Baik, kita kembali lagi di sesi Sembang UNI Annyeong Korea, dan bersama saya kita ada dua panelis yang sebentar tadi kita dah bersembang tentang structure program dan juga pengalaman memohon. Sekarang ni sebelum kita nak bercerita lebih lanjut, saya nak tanya dulu Encik Hafizul tentang kelayakan program untuk mereka yang ingin memohon untuk program Pre-Korea YTP di UniKL MIIT. Mungkin Encik Hafizul boleh bercerita sedikit? Okey, terima kasih Rauf. Dia salah satu soalan yang agak penting lah untuk kita kupas. Okey, untuk kemasukan ke program Pre-Korea di bawah Young Talents Program tajaan MARA. So untuk tahun ni sama juga seperti macam tahun lepas, MARA mensyaratkan pelajar-pelajar mendapat sekurang-kurangnya 7A-. Okey, 7A-. Yang mana syarat ni kalau kita tengok dia ada sedikit ada penurunan dari segi tahun-tahun sebelumnya, yang mana MARA mensyaratkan 7A solid. A solid tu . So start pada tahun lepas, tahun ni 7A-, yang mana yang untuk program engineering dan juga program computer science, di antara subjek yang perlu pelajar dapat A- adalah subjek English, additional mathematics iaitu matematik tambahan, fizik, chemistry dan juga 3 subjek yang lain. Maksudnya 4 subjek tu wajib dapat A-, English, matematik tambahan, chemistry dan juga fizik. So 4 lagi subjek tu, 4 lagi A- boleh daripada subjek yang lain lah. Itu untuk pelajar dalam bidang computer science dan juga engineering. So kalau pelajar dalam bidang animation, so untuk pelajar animation ni dia agak sedikit special, yang mana MARA menawarkan tempat untuk melanjutkan pelajaran ke Korea kepada pelajar bukan sains, bukan aliran sains dan teknologi. So A- dia perlu dapat dalam 3 mata pelajaran yang wajib, iaitu English, matematik. So kat sini matematik ni lah matematik model lah, MATMOD. So dalam nombor 3 adalah dalam sama ada dari segi PSV, pendidikan seni visual, dalam lukisan kejuruteraan, dalam design ataupun dalam subjek grafik yang lain lah. Okay. Dan juga 4 subjek lain perlu dapat A-. Maksudnya kalau untuk pelajar animation, 3 yang wajib tu ialah English, matematik, MATMOD dan juga PSV ataupun lukisan kejuruteraan ataupun subjek lukisan yang lain lah, subjek grafik yang lain, dan juga 4 subjek lain. Itu untuk syarat kemasukan, syarat permohonan kepada program YTP. Tapi untuk pelajar yang tajam sendiri, dia punya syarat kemasukan ke program kita adalah minimum 5C. So yang mana 5C tu pelajar naklah dapat C dalam matematik dan juga 2 subjek sains yang lain. So dalam matematik dan juga sains, 2 subjek sains lain. Okay. Itu di antara syarat kemasukan ke program YTP dan juga program yang saya sponsored. Alright. So adik-adik di sana, kalau anda nak memohon untuk program di Korea ini, tengok balik transkrip ada berapa A. Okay. Minimum kita nak 7A- untuk semua program. Kalau memohon untuk YTP, tapi kalau adik-adik di luar sana nak mohon untuk self-sponsored, minimum adalah 5C. Baik, Encik Hafizul, kita nak tanya tentang bagaimana program Pre-Korea ni dilaksanakan di UniKL MIIT. Mungkin Encik Hafizul boleh bercerita lagi. Okey, untuk program Pre-Korea kita, selepas mendapat tawaran, kalau dah dapat tawaran daripada MARA, YTP ataupun mendapat tawaran self-sponsored daripada pihak UniKL, so pelajar-pelajar dia akan melanjutkan pelajaran ke peringkat persediaan di tempat kita, foundation ni selama setahun 6 bulan. Setahun 6 bulan 3 semester. Okay. So selalunya kalau macam kemasukan pada tahun ni insyaAllah dijangka pada hujung bulan Julai. So pelajar akan memulakan pengajian pada awal bulan 8. So 3 semester dia akan berakhir, dalam 3 semester tu ada 3 kali peperiksaan, yang peperiksaan besar lah kita kata yang pelajar wajib ambil, iaitu peperiksaan topik. Okay, dia ada 3 kali topik. Pada bulan Oktober, topik 1, Oktober 2022. Lepas tu tahun depan pada bulan April 2023 pelajar akan menduduki topik 2, okay, sesi pertama. Dan juga pada Oktober tahun depan juga 2023 pelajar akan menduduki topik 2 pada sesi yang kedua. Okay, jadi dalam ketiga peperiksaan ni, so minimum yang pelajar perlu dapat lah ialah topik level 3. Okay. Dan juga untuk pelajar tajaan, MARA mewajibkan pelajar tu lepas CGPA 3.5, so minimum 3.5 dan ke atas untuk melayakkan mereka melanjutkan pelajaran ke Korea lah. So selepas habis tahun 6 bulan tu, so macam tahun depan dijangka pada bulan November pelajar akan habis. So pelajar-pelajar akan buat program bridging. Program bridging ni maksudlah program intensif bahasa Korea lah. InsyaAllah untuk batch yang akan mendaftar masuk ni, kalau ikut perancangan MARA, MARA akan hantar ke Korea untuk buat bridging ke Korea lah selama 3 bulan di language school di language school di Korea.
So selepas 3 bulan tu, so dijangka dalam bulan 12, bulan 1 dan bulan 2. So pelajar dia akan masuk first year degree ataupun first year bachelor dalam bulan Mac 2024. Okay, 2024 di Korea. So dari segi apa route ataupun pathway dia macam tu ya. Okay, so maksudnya untuk program persediaan tu sekurang-kurangnya 2 tahun jugalah kita kata, almost 2 years untuk program persediaan dan 4 tahun untuk program ijazah sarjana muda di Korea University. Baik, adik-adik boleh mohon sekarang dan kemasukan adalah pada awal bulan 8. Kemasukan pendaftaran pada hujung bulan 7 insya-Allah. Tarikh kita akan umumkan selepas dapat pengesahan dari pihak MARA. Okey, baik. Kita juga nak tahu tentang cara pembelajaran di sini. Jadi saya nak tanya adik Akif kita lah di sini kan. Since adik Akif pun dah 3 semester di UniKL MIT, mungkin Akif boleh ceritakan dengan kita di sini macam mana pengalaman belajar subjek-subjek di UniKL MIT ni untuk program Pre-Korea. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, seperti yang kita tahu, dekat sini, dekat tengah KL, UniKL MIT ni dia terletak kat Medan Tuanku, dekat Jalan Sultan Ismail. Dia macam agak tengah-tengah bandar. Dan kampus yang kami duduk adalah dekat Bangsa. Kat Bangsa, kalau boleh katakan daripada Bangsa ke sini agak jauh lah. Dan kami pun pelajar lagi, so macam kemudahan kereta dan motor macam tak ada. So apa yang rutin seharian kami akan bangun dan daripada kampus tu kami akan bergerak ke LRT Bangsa jalan kaki. Daripada hostel akan bergerak ke LRT Bangsa jalan kaki around 10 minutes. Lepas tu daripada LRT Bangsa akan turun ke stesen LRT Damwangi. So tu pun around 15 minutes. So daripada Damwangi pula terus datang ke sini. Dia 5 minit. So boleh katakan overall tu dalam 30 minit untuk perjalanan daripada hostel ke kampus. So kelas yang untuk SEM 3 saya ambil kelas Korean Language, Korean Communication. Lepas tu ada Object Oriented Programming, Physics 2 dengan Chemistry dengan Etika Jati Diri. So bagi saya jadual UniKL yang sediakan agak student friendly lah, sebab dia macam tak padat sangat dan dia tak relax sangat. Dia macam so-so je, macam okey je. So macam pagi tu kami akan ada kelas 9.30 sampai 1.30 kelas Korea. So during that 4 hours kami akan belajar Korea dengan lecturer Korea sendiri daripada Korea, Hangugin Sarab. Lepas tu akan teruskan dengan sama ada kelas fizik, kimia ataupun object oriented programming dan etika. So macam sebabkan sekarang untuk tahun ni, untuk SEM ni masih ada yang kami punya subjek masih ada yang dalam mood hybrid. So macam kalau Korea tu memang fully face to face. So sebab macam saya cakap dia macam susah kalau nak belajar online sahajian. So memang kalau tak faham pun memang boleh direct tanya kat lecturer tu ataupun kami panggil Sonsen Nim. Lepas tu yang untuk subjek lain tu ada yang carry out online. Kami ada certain akan pilih untuk balik terus ke kampus ataupun ada certain untuk stay kat sini. Okey, menarik. Jadi di sini boleh saya simpulkan kelas yang pelajar-pelajar akan duduki untuk program ini kebanyakannya adalah ada yang hybrid, ada juga online dan juga ada juga yang face to face. Baik, untuk bahasa Korea seperti adik Akif cakap tadi, semuanya adalah face to face dan timetable kepada semua pelajar di sini adalah student friendly. Kita tak adalah membebankan dengan student dengan banyak kelas. Boleh kata balance. So bolehlah lepas habis kelas pergi jalan-jalan. Ya, boleh lah. Ataupun sambung study lagi, sambung review macam saya, sambung review lagi, tengok balik semua. Betul ke ni, malam-malam belajar lagi ni? Betul. Sebab dia bagi saya, sebab sebelum ni saya duduk kat Penang. Dan sekolah saya yang saya duduk macam dekat kan. So bila saya datang kat sini, saya macam dapat macam benda baru semua kan. So saya agak terkejut dengan suasana keadaan kat semua. Macam kawan-kawan apa semua, macam culture dia culture yang baru lah. Dia selalunya macam kalau kat sekolah dulu, waktu zaman-zaman sekolah macam mostly macam orang akan buat study last minute apa semua kan. Tapi macam kalau kat sini kita boleh nampak macam okay, dia orang ni macam kan dia banyak different background. So macam boleh nampak macam mana orang yang betul-betul berusaha semua memang nampak. So
bukan dia orang duduk saja lah. Bila tak ada apa pun, bila tak ada kelas ke ataupun kelas online, bukan duduk saja, bukan baring saja. Memang nampak dia orang tu betul-betul study. So sedikit sebanyak benda tu macam menarik lah. Macam tiba-tiba menarik saya ke arah situ ke arah join sekali study macam tu. So macam agak menarik lah berbanding dengan sekolah dulu. So boleh nampak beza dia sekolah dengan universiti, dan memang sangat-sangat lain lah. Itu yang menarik yang kita nak dengar. Tapi saya tertarik dengan kelas bahasa Korea yang ditawarkan di sini untuk pelajar yang akan ke sana. Mungkin Encik Afizul dan juga adik Akif boleh tambah sikit apa yang menarik bila kita bercakap tentang kelas bahasa Korea dekat sini ni, selain daripada ianya face to face kelas. Okay, kalau boleh saya tambah sikit lah tentang kelas bahasa Korea kita, yang mana macam apa adik Akif ada sebut kata dia, kita kelas bahasa Korea memang kita diajar oleh 100% native Korean speaker iaitu setakat sekarang kalau ikut batch yang Arif Akif belajar ni, kita ada 4 orang Korean language lecturer, yang mana daripada 4 tu seorang tu memang daripada kita punya partner university, which is from Hanyang University, dan seorang daripada Ewha University, dan dua orang lagi ialah lecturer cikgu bahasa Korea yang dah lama berada di Malaysia lah. Jadi dari segi apa yang menariknya tentang kelas bahasa Korea ni, selain daripada kita ada kelas formal dalam kelas, so lecturer juga banyak buat aktiviti dengan pelajar. Sebagai contoh macam setiap semester kita lecturer dia akan buat macam contoh kelas masakan, kelas masakan lah, kelas masakan apa Korean punya food tu, macam tteokbokki, okay, macam ramyeon yang mana semua bulgogi ke ya? Bulgogi, okay. So kita ada seorang lecturer kita yang memang expert dalam bidang masakan ni lah, dia pun chef kan. So dia banyak dia akan buat program dengan pelajar. So dia akan ajar pelajar masak macam mana, so kita masak dan kita makan lah. So selain daripada tu untuk sebelum pandemik ni banyak aktiviti kita jalankan outdoor. Semasa pandemik ni kita kurangkan sikit sebab banyak kan kita buat aktiviti online. Kalau sebelum ni, kalau kita, insyaAllah untuk pelajar yang ke depan ni kita akan buat contoh lawatan ke Korean industry ya. Sebagai contoh dekat Klang Valley pun banyak Korean company yang kita dah bawa pelajar kita melawat, macam contoh di Dongwha Nilai, di Samsung, okay, di Samsung Seremban. So selain daripada boleh para pelajar tu mengetahui tentang sekarang teknologi apa yang digunakan di kilang dan juga peluang pekerjaan, so para pelajar juga boleh berkomunikasi ya dengan orang Korea yang berada di kilang tersebut. So kebanyakan dia punya top management Korea. So semasa dialog semua tu, para pelajar kita boleh mengasah apa benda yang dia belajar dalam kelas. Selain daripada tu, kita juga ada aktiviti contoh macam Korean Speech Contest, okay, yang mana setiap tahun Korean Speech Contest memang kita akan hantar partisipan, hantar peserta ke sana, dan selalunya alhamdulillah lah selalu ranking pertama, kedua, ketiga ni memang kebanyakan pelajar UniKL dia akan sapu lah. So kalau kita tengok rekod dari segi Korean UniKL ni hebat-hebat alhamdulillah, dia orang hebat-hebat lah. So dari segi ranking dengan pertandingan-pertandingan Korea di luar sana pun ramai. So selain daripada pelajar dalam kelas, kita juga menitik beratkan pelajar di luar kelas yang mana kita jemput ramai contoh dari segi senior ataupun ramai kita punya alumni yang dah bergraduat untuk berkongsi tentang realiti pekerjaan ataupun realiti kehidupan di Korea di luar sana. Itu di antara yang kita aktiviti atau program yang kita buat lah untuk membantu para pelajar memahami bahasa Korea dengan sebaiknya di UniKL. Baik. Menarik. Mungkin adik Akif nak tambah sikit tentang mungkin kelas Korea ni, macam Encik Hafizul cakap tadi, kita ada program masakan, kita ada bawa student pergi ke kilang-kilang industri di Malaysia yang run by Korean companies. Apa yang menarik untuk adik Akif? Okay, kalau boleh saya tambah sikit, yang macam yang masak-masak tu pun batch saya pun ada terlibat juga. Dalam waktu SEM 1 tu kami ada satu subjek intercultural communication, dan waktu tu kami buat satu program antara dalam batch di mana kami tunjukkan Malaysian culture dengan Korean culture. So dekat waktu tu kami buat kat UniKS saja sebab saya tak lihat outdoor sangat. So waktu tu menarik lah, kita boleh nampak ada student-student yang buat sendiri tteokbokki, yang masak sendiri tteokbokki. Lepas tu ada student yang itu yang promote Korean culture. Lepas tu kami fokuskan kat 3 benda. Satu arts dan music, kemudian food, dan satu lagi fashion ataupun games. Lepas tu so each group dia orang akan ada assign dia orang punya negara mana dan apa yang dia orang nak kena present. So macam saya punya group, kami dapat Malaysian punya negara dan kami present tentang food. So macam kami tunjuk kita punya Malaysia punya makanan, macam nasi lemak,
dan nasi lemak. Macam bagi saya Banyak nasi lemak, nasi lemak tu literally potri Malaysia lah. Betul. Dan kami juga tunjuk macam mana nak buat teh tarik, dan saya pun ada sendiri perform teh tarik lepas tu during the exhibition. Lepas tu ada daripada Korean punya side, dia orang buat tteokbokki. Lepas tu dan dalam program tu banyak kami dapat belajar Korea punya culture sendiri. Dan waktu tu pun diberi peluang yang lecturer Korea pun datang juga tengok apa semua. Ada budak yang pakai hanbok tu baju formal, pakai tradisi yang kat Korea lah. Lepas tu kita ada portrait semua benda tu, dan agak menarik lah. Dan untuk yang saya lepas, instead informal punya learning, kami ada main satu permainan Korea, Yunori. Yunori tu kami main dengan lecturer sendiri lah. Dia bawa barang dia, dia tunjuk macam nak main apa semua. Itu benda yang menarik lah. So datang lah, bolehlah apply program ni. Betul. Sebab bukan belajar sahaja. Betul. Sangat menarik. Okey. Saya nak tambah sikit lah. Okey, penting untuk kita belajar macam mana nak masak. Sebab saya ingat dulu waktu saya belajar dekat Korea satu semester, saya waktu sampai sana nak cari makanan halal tu susah. Jadi saya makan nasi 3 segi tu dengan serunding je. Itu je lah saya makan. Betul. Itu je lah yang saya makan. Penting ya untuk adik-adik belajar kalau nak ke sana nanti, belajar macam mana nak masak. Sebab kita kena survive lah kan kat sana. Baik, saya nak kembali kepada Encik Hafizul. Encik Hafizul, mana hala tuju pelajar-pelajar ini selepas tamat program Pre-Korea di UniKL? Okey, secara ringkasnya selepas tamat program persediaan di tempat kita setahun 6 bulan. So para pelajar boleh ke untuk pelajar tajaan mara boleh ke universiti terbaik di Korea. So yang mana untuk permohonan ke universiti akan dilaksanakan di Malaysia lah. So pada semester ketiga macam Akif cakap sebentar tadi, kita akan buat permohonan ke universiti kat sana. So permohonan ni akan dilakukan secara individu, tapi pihak UniKL akan assist. So kita ada beramai staff yang berdedikasi yang boleh assist pelajar untuk permohonan ke sana lah. Untuk selepas itu pelajar akan terbang selalunya ini adalah selepas program bridging. Selepas program Pre-Korea setahun 6 bulan. Okay. So kalau untuk pelajar program bridging, maksudnya para pelajar tu dia akan fly ke Korea awal lah pada bulan 12. So untuk bridging dia akan ditempatkan di satu universiti. Ke semua batch dia akan ditempatkan di satu universiti, dan seterusnya bila dah habis program bridging selama 2 bulan ataupun 3 bulan, pada bulan 2 ke depan tu, kepada bulan 2 seterusnya tu baru pelajar akan ke universiti yang mereka dah apply. Okay, maksudnya permohonan masuk ke universiti dah dilaksanakan di Malaysia, dan para pelajar sebelum fly ni pun para pelajar dah dapat confirmation daripada universiti mana yang diorang akan pergi selepas tu. Jadi lepas tu pelajar akan meneruskan dia punya journey masing-masing lah di universiti yang masing-masing. Ada yang dekat, ada yang jauh lah. So bergantung pada universiti yang dia apply ke sana lah. So dari segi course yang macam saya ceritakan, dia ada 3 bidang. So dalam bidang tu kalau kita tengok dalam dia ada list yang kecil lah. Contoh dalam cluster engineering tu, pelajar boleh buat dalam sebagai contoh mechanical, elektrik, elektronik. So dalam chemical dan juga dalam nanoteknologi. So kalau dalam computer science, pelajar boleh buat sama ada dalam bidang software engineering, dalam bidang data science, dalam bidang AI, okay. So dan beberapa lagi lah. So dalam animation pun, selain animation tu not pure on animation semata-mata. So pelajar selain pada animation, pelajar boleh buat dalam multimedia design, dalam creative study, dalam film, ataupun dalam game design kat situ lah. So kalau untuk maklumat lebih lanjut, boleh refer kepada kita punya brochure YTP yang ada pada website Mara, ataupun terus ke kita punya Facebook ataupun website UniKL. So dia ada dekat situ course yang buat. Untuk pelajar tajaan sendiri bebas. Pelajar bebas untuk ke mana-mana universiti dan juga mengambil apa-apa jenis apa-apa pun program ataupun major di Korea University nanti. Alright, kepada semua pelajar yang menerusi program Pre-Korea, jangan risau selepas anda tamat program Pre-Korea ini, staff akan membantu adik-adik untuk memohon universiti yang adik pilih untuk belajar di Korea. Baik, saya nak tanya Akif. Okey, apa rancangan Akif selepas tamat program Pre-Korea? Nak jadi artis ke macam mana? Kalau matlamat akhir, kalau boleh saya target untuk buat game. Ataupun software, more to software developer. So itu sebab Akif nak sambung pelajaran dekat Korea. Ya, betul. So apa yang saya harap, insyaAllah kalau dapat saya sambung di Korea, saya target mungkin boleh
sambung dulu lah balik nanti. Mungkin sambung kerja dulu kat Malaysia ataupun kat Korea kalau ada rezeki. Dan mungkin saya punya matlamat untuk create software dan insyaAllah benda tu akan yang software yang dapat membantu dari segi pendidikan. Itu matlamat akhir saya lah. Baik. Banyak bidang yang kita boleh masuki sekarang, tapi bidang IT adalah bidang sangat crucial pada zaman sekarang ini. Mungkin adik boleh consider untuk pergi Korea dan apply untuk program YTP MARA. Baik, kita akan berhenti seketika. Sekembalinya nanti kita akan telefon rakan kita yang berada jauh di sana dekat Korea. So kita jumpa selepas ini.